open dulu sekejap, lepas tu nanti saya jemput Teacher Susan ya. Okey, ini adalah perbandingan tambahan fungsi untuk fasa 1 dan 2. Okey, sekarang ada cikgu-cikgu yang saya dapati yang dah ada penambahan feature-feature baru dalam Google Meet lah. So hari ni kita nak fokus dekat, saya punya slide ni dekat nombor 1.4 yang mana melibatkan semua guru. Kita akan belajar hari ni noise cancellation, kita akan belajar breakout room, polls, Q&A dan juga attendance tracking. Okey, cikgu-cikgu boleh tengok dekat sambil-sambil kita buat ni, cikgu boleh tengok feature tu ada tak dekat cikgu punya Google Meet masing-masing lah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya terus pass ke Teacher Susan lah sebab sambil kita buat, sambil Teacher Susan terangkan nanti kita akan buat sikit latihan. Okey Susan? Okay. Okay, so saya pergi ke noise cancellation So noise cancellation ni yang the first thing yang saya nak cover. Okay, kejap ya. Saya share entire screen supaya cikgu boleh nampak my platform saya. My screen. Okay. Kejap ya. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini kan cikgu. Cikgu pergi kat 3 dot ni. Okay. Dekat 3 dot ni cikgu pergi kat setting. Okay, dekat setting ni kita ada noise cancellation. So dekat sini kita boleh off. So sekarang saya nak cikgu tengok difference ya. Okay. Kejap ya. Open some music. Okay, so sekarang saya off. Okay, so cikgu tengok background saya. Kalau ada sound ya, kejap ya. Cikgu nak pasang ni sekejap. Okay. So kalau noise cancellation, so dalam keadaan sekarang ni kita ada noise kat belakang. Okay, so cikgu dengar audio ni dan sekarang saya tukar audio. Sekarang saya dah buat noise cancellation. Okay, kalau bila kita buat noise cancellation, dia punya dia boleh filter suara-suara yang dekat luar, especially kalau kita pakai headset. Okay. Okay, especially kalau kita pakai headset. So bila kita pakai headset, so noise cancellation ni membantu untuk deliver mutu kualiti kita punya suara bercakap dan mengelakkan gangguan daripada luar lah. So itu yang adalah noise cancellation. So cikgu boleh pergi kat setting, cikgu boleh make sure that this is on. So that is on noise cancellation. Okay, yang kedua, features yang kedua yang kita nak tengok ni ada dekat area sini ya, cikgu-cikgu. Dekat area sini ni cikgu boleh tengok yang ada segitiga, segi empat dengan bulatan ni. So ni adalah disebut sebagai activity. So dekat sini cikgu boleh nampak ada breakout room, ada poll, ada Q&A, ada recording dan ada whiteboarding. So sebelum ni memang kita dah ada recording dengan whiteboard. Okay, so whiteboard ni yang related back to Jamboard lah. Okay, so sekarang kita nak tengok breakout room, poll dengan Q&A. So sebelum pergi kat breakout room, saya tunjukkan poll. Okay, bila kita nak buat poll macam biasa, okay, poll ni boleh digunakan sebagai assessment for learning ya. So artinya semasa cikgu tengah mengajar, kalau cikgu nak tanya soalan pre dengan post pun cikgu boleh tanya kat sini. Dia tak perlu apa orang kata panjang lebar. So simple question. So bila cikgu klik tadi, saya tunjuk semula, klik start a poll. Okay, lepas tu ada ask question dan kita ada option jawapan. Okay, so contohnya saya nak tanya, dah makan ke belum? Dah makan ke? Okay, so sudah, option jawapan sudah, belum. So bila cikgu dah type ni, cikgu boleh launch. Cikgu kena tekan launch. Bila cikgu tekan launch, pelajar akan terima paparan. Okay, untuk menjawab. So cikgu-cikgu masing-masing ada tak terima paparan untuk menjawab? Okay, kalau cikgu menggunakan phone ataupun cikgu rasa alamak mana paparan tadi tak nampak pun. Okay, bila cikgu tak nampak apa yang cikgu perlu buat, cikgu kena pergi balik dekat ikon, aktiviti tadi tu, cikgu boleh nampak poll tu memang dah ada kat sana. So cikgu masih boleh jawab. So sekarang dekat sini saya nampak 7 orang menjawab, sudah 8. Okay, so cikgu boleh nampak yang ni bergerak. So kalau cikgu nak tunjukkan result ni kepada semua, cikgu just on sahaja. So show everyone the result. Okay, so ni adalah untuk poll yang simple poll lah cikgu yang selalunya kita tanya lepas kita dah habis one part of kita punya lesson. Kita nak tahu pelajar faham ke tak.
Okay, so kita boleh tanya dan ni mungkin secara interaktif pelajar pun boleh jawab dan ni pun adalah point di mana kita dapat interaction dengan pelajar sebab bila PDPR kita selalu komen pelajar tak nak respon kan. So ini adalah satu jenis respon yang secara apa orang kata menggunakan feedback. Okay, so ini adalah untuk poll. So cikgu boleh, kalau cikgu rasa cikgu dah cukup, cikgu tak nak orang jawab, cikgu kena end the poll. Okay, Cikgu Azimah ada soalan? Ya Cikgu Susan. Ya. Kiranya kita memang buat semua tu dalam Google Meet ni je lah. Maksudnya tak payah nak bagi link apa semua dah lah. Macam tu lah Ya betul cikgu. Dia semuanya ada kat sini. Dia dah ada kat sini. So bila kita ada option activity ni, option poll ni, so pelajar pun akan dapat, dia pun boleh nampak yang poll tu. Tapi dia ni kan cikgu-cikgu, saya perasan dalam bila kita guna melalui phone kan, okay, dia hanya ada option poll dengan Q&A saja. So breakout room kita tak dapat nak buat dekat phone. So bila nak guna breakout room memang kena buat dekat laptop lah. Okay, so Cikgu Nazifah, soalan cikgu? Oh, Cikgu Susan, saya nak tanya macam mana saya nak tahu siapa yang jawab sudah, siapa yang jawab belum? Okay, so untuk ni kan cikgu, yang result ni sebenarnya kita hanya boleh nampak dekat hujung, maksudnya secara live cikgu tak tahu siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Secara live kita tak tahu, tetapi end of the session bila kita dah end the meeting for the day kan, cikgu akan dapat laporan. So dalam laporan kejap cikgu saya tunjukkan laporan tu. So laporan tu akan masuk ke email kita lah. Okay, so laporan tu akan dimasukkan. So dia akan ada dua email yang kita terima selepas kelas. So contohnya, saya tukar account. Sebab hari tu sebelum sekolah account yang guru tu, saya guna account admin sebab account admin memang dah ada features tu. Jadi saya tunjuk cikgu, so you can see, you can have a better view lah. So ini contoh, so bila kita dah record kan, so kita akan dapat recording kita dengan ni adalah history dalam chat. So kita akan dapat satu lagi email, okay, so email yang pertama ni kehadiran. Dan email yang kedua ni adalah yang poll yang kita buat. So dalam poll ni baru cikgu boleh nampak nama pelajar. So secara in live kita tak nampak lah siapa. So feedback ni akan jadi feedback yang secara tanpa memberitahu siapa yang memberikan feedback tu lah. So kita hanya see the number of student lah. So yang ni yang kita nampak. So selepas dah habis session tu kita boleh nampak murid-murid yang aktif menjawab. So inilah cikgu, saya harap saya menjawab Cikgu Nazifah tadi ya. Okay. So kalau kita dah habis poll ni, kita end the poll So bila kita end the poll, cikgu nak create satu lagi. Mungkin cikgu dah sesi kedua. Okay, sesi kedua cikgu nak tahu faham ataupun tak objektif ni. Okay, simple lah, ya tidak. Okay, so ini tak perlu soalan panjang lebar ya cikgu, it's just a simple feedback saja. So lepas tu semula kita boleh launch. So segala apa yang kita guna kat poll ni akan keluar dalam laporan ni. Memang kita akan nampak kat laporan dekat sini. So ini adalah soalan kita dan ini adalah jawapan dan siapa yang menjawab. Okay, so itu adalah pasal poll. Okay, so saya end this poll again. Okay, so selepas poll ni kita ada section Q&A. So section Q&A saya rasa untuk sesi PDPR dia boleh digunakan tapi dia depends lah. So apa yang berlaku dekat section Q&A ni, cikgu pelajar bertanya soalan. So contohnya sekarang cikgu nak tanya apa-apa soalan, cikgu boleh type dekat section Q&A tu. Sebab saya dah allow question Kalau saya tak nak pelajar bertanya, saya kena off. So tadi bila saya dah klik, dia dah on dah. Okay. Okay, so makan apa tadi Kak Susan? Okay, saya makan kari dal dengan ni. So kalau saya rasa saya dah jawab, okay, so saya akan mark as answered. Okay, lepas tu mungkin ada pelajar tanya soalan yang sensitif. Saya tak nak orang lain tengok soalan tu. Saya boleh hide soalan tu. So kalau cikgu tengok mark as hidden ni, saya nampak soalan, yang bertanya soalan nampak soalan tetapi kawan-kawan lain tak nampak. Okey, sekarang saya nak cuba hide soalan Cikgu Lutfi. So cikgu boleh tengok, cikgu-cikgu lain boleh tengok kamu nampak ke tidak ya. Okey, so saya dah tutup sekarang. So cikgu-cikgu lain perasan tak soalan Cikgu Lutfi tadi dah tak ada dekat paparan cikgu. Okey, so yang tu kalau saya hide. So kalau saya hide, cikgu boleh nampak semula.
Okay, lepas tu Cikgu Azimah tanya, okay, so macam ni lah, di sesi dia akan macam tu, okay. So kita kena sebut nama pelajar dan kita menjawab. So ini sebenarnya memberikan kita satu peluang supaya kita tidak sometimes kan pelajar banyak bertanya, so kita akan miss nak jawab somebody. So dalam kes ni kita boleh kata, okay, resipi apa yang paling sedap untuk masak ikan pari? Kalau saya ambil masak lemak, okay, so saya dah jawab, okay. So saya klik, saya dah jawab, okay. Alright, so kita boleh buat perkara begini untuk menunjukkan yang kita dah cover dah. Pelajar tanya soalan, kita dah jawab soalan dia. Dan kalau kita rasa soalan tu nak kena hide, kita boleh hide. So ini adalah pasal Q&A. Cikgu ada soalan tak pasal bahagian Q&A? So laporan dia pun sama, laporan dia pun kita akan dapat dalam bentuk Google Sheet macam ni juga. Okay, so yang tu pasal Q&A, so kita dah tamat yang Q&A. Okay, seterusnya cikgu-cikgu, saya nak cerita dulu pasal kehadiran. So kalau kita tengok kehadiran ni, okay, saya pergi ke sini, so cikgu kan, sebelum ni cikgu mesti dah ada extension untuk kehadiran kan. So extension untuk kehadiran yang cikgu ada, tu cikgu boleh remove dulu, okay. So kalau cikgu tengok, bila kita ada automatically kita ada lebih daripada 5 orang peserta ya, 5 orang peserta, kita akan dapat kehadiran. Okay, dan kehadiran pun kita tak perlu klik mana-mana. Okay, automatically lepas dah end of kita punya section, okay, ini adalah contoh kehadiran yang kita dapat dekat email juga ya, dia akan hantar notification. So dalam kehadiran ni sebenarnya kita boleh nampak okay, nama murid, lepas tu dia punya email pelajar, berapa lama tempoh masa pelajar bersama dengan kita, lepas tu masa pelajar join dengan masa pelajar exit. So ni semua, ni adalah macam laporan kehadiran yang lengkap lah. So kita boleh nampak semua ni dan saya rasa sebelum ni extension yang kita guna additional extension yang kita guna tu ada banyak masalah juga. Ada kala pelajar kata nama dia tak capture kan. Saya rasa ada cikgu-cikgu yang pernah beritahu saya dan saya pun pernah go through that process juga. Okay, bila kita tengok pelajar tu nama dia kita nampak tapi dalam kehadiran nama tu tak keluar. Mungkin sebab dia punya duration masa kita save attendance tu tak kena pada masa dia berada dalam meeting kita tu. Okay, so ini satu option cara kita nak dapat kehadiran. So kehadiran sekarang ni adalah secara automatik. Cikgu tak perlu extra apa-apa extension dan cikgu tak perlu nak risau kita tak dapat capture dia punya attendance dia. Okay, so itu saya dah cover pasal kehadiran. Okay, seterusnya cikgu tengok. Ya, Cikgu Azimah? Maksud dia kehadiran tu nak check kat mana, kat email Dia akan hantar kat email cikgu. Dia akan hantar sebagai laporan dekat email. So kalau selepas cikgu dah habis kelas, cikgu check kat email cikgu tu akan ada 2 email. Satu email tu mengandungi recording kelas dengan history of chat. Email yang kedua kita tu akan ada analisis kehadiran dengan analisis poll kita. So recording pun tak payah record lah macam tu Tak, recording kita kena mulakan. Recording ni, kalau cikgu tengok dekat activity ni, kita kena klik dekat recording untuk start recording. Untuk stop recording pun kita boleh buat kat sini, yang ni satu option ataupun kita boleh guna function yang 3 dot ni. Dekat 3 dot ni pun kita boleh guna. So either one lah, kita boleh guna dekat slot activity ni ataupun kita boleh guna dekat slot yang 3 dot ni. Ada soalan lagi, Cikgu Lutfi? Ada soalan lagi? Siapa? Saya nampak Cikgu Azimah ada soalan lagi, Cikgu Azimah? Ya, raise hand. Okay, Cikgu Marlina? Cikgu Susan. Ya. Luffy suara tak dengar. Cikgu Susan, saya nak tanya boleh? Dengar Boleh. tak suara saya? Dengar. Jadi bila kita dah ada function tu dalam, kita dapat report dalam Gmail kita kan, so kita boleh uninstall balik extension semua tu? Ya, boleh. Okay. So tapi cikgu buat macam ni dulu, cikgu cuba dulu satu hari, one meeting without that. Okay, lepas tu baru cikgu cubalah. Consider apa orang kata try first lah. Jangan uninstall dulu. Okay, sebab kita nak tengok, kita nak belajar kan, nanti takut kita uninstall sebab tadi baru saya uninstall yang extension saya tadi.
Okay. Alright, thank Kita you. try first. Okay. Ya, Cikgu Lutfi. Sorry ya Cikgu Lutfi, saya tak dengar tadi. Cikgu Lutfi tanya, kena tekan record dulu baru auto record attendance. Tak. Yang attendance tu memang dia auto. Dia automatically, dia tak ada ni dengan record. Okay. Alright. So recording tu, sebab tu kalau cikgu perasan recording tu file dia berbeza. Yang dia hantar email tadi, recording tu file berbeza. Yang kita dapat untuk auto attendance dengan poll kita tu, kita dapat a second email, kita get another email. Okay. Dan cikgu, kalau cikgu perasan kita ada yang host control ni semua function lama ya. So host control ni memang kita ada daripada dulu. Okay. Tapi host control ni kenapa? Okay, kalau cikgu on quick access ni, maksudnya siapa-siapa yang mempunyai account MOE dia boleh masuk tanpa kita perlu admit dia. Okay, kalau saya off macam ni, orang yang ada MOE pun, account MOE pun saya kena benarkan baru dia boleh masuk. So ini depends cikgu nak guna macam mana. Lepas tu function baru, itu function lama ya. So function baru ni kita ada mute. Okay, boleh tak cikgu semua on mic? Okay, kita nak try. Okay, so bila ada cikgu yang on mic, especially bila kita kat meeting, kita boleh mute. Okay, cikgu perasan tak saya boleh mute. So dulu kita tak ada function untuk mute all. So sekarang kalau cikgu rasa pelajar cikgu lupa nak mute, cikgu boleh terus mutekan untuk dia. Okay, so ini ada function baru iaitu mute. Okay, dekat sini host control macam biasa lah cikgu. Host control ni sama dengan yang tadi. Okay, yang ni kita boleh juga control supaya kita tak nak pelajar check. So kita boleh off. Kalau macam ni pelajar tak boleh check. Okay. Kalau kita nak benarkan pelajar untuk check, mungkin kelas cikgu tu ada setengah kelas tu pelajar suka check benda yang tak berkaitan dengan apa yang kita mengajarkan. So kita nak tutup chat tu kita boleh je buat. Okay, so ini option yang memang dah ada sebelum ni. So it's just the same thing. Okay, so cikgu, kalau cikgu semua ready, kita boleh cuba yang breakout room. Tapi sebelum pergi breakout room, cikgu ada soalan tak? Tak ada ya? Okay, so we are good to move on. Okay, so untuk breakout room, kalau cikgu tengok kat sini, breakout room ni kita ada 3 perkara penting dalam breakout room. Okay, mula-mula cikgu boleh nampak main call ni. Okay, dekat main call ni adalah platform kita ni. Okay, so semua berada dekat platform ni. Okay, so kita ada dalam 43 orang. Okay, bila kita nak set up breakout room, kita pergi kat set up breakout room, kita pilih berapa kumpulan yang kita nak. Okay, contohnya saya nak, saya kurangkan kumpulan ya, saya nak 5 kumpulan sahaja. Okay, so dalam 5 kumpulan ni, saya nak shuffle. Shuffle bermaksud biar pelajar masuk secara random. Itu satu option. Okay, kalau cikgu tak nak shuffle, cikgu boleh sahaja tarik pelajar ikut, cikgu nak tarik dia ke mana. Cikgu boleh perhatikan apa yang saya buat. Saya tukar-tukar cikgu-cikgu. Okay, okay, ni just for fun lah. Okay, tapi bila saya cuba breakout room pun, ada juga pelajar yang sebenarnya dia terus kekal dekat main room. Sebab macam mana breakout room ni function, okay, dia akan keluar notification. Sama macam kat Zoom, kalau cikgu pernah guna kat Zoom dan dekat platform lain, dia akan tanya notification, do you want to go to the room? Okay, kalau kamu tak tekan yes, you akan stay dekat main room. Okay, so sekarang cikgu saya dah cerita pasal cara nak pilih berapa bilik yang kita nak. Kita nak shuffle ke, kita nak pilih pelajar masuk ikut kumpulan yang kita tetapkan ke, kita boleh guna function shuffle ni. So kalau kita tak guna function shuffle, so saya clear balik. Saya tengok balik Okay, kalau macam saya tak guna shuffle, saya boleh, kalau shuffle, kalau group yang besar saya rasa susah lah cikgu. Shuffle lagi senang. Kalau kita ada 10 orang murid je, macam tu kita senang lah, kita boleh tarik dia orang ikut. Ni adalah kerja tambahan jika cikgu tak nak guna function shuffle. Kalau shuffle, dia akan shuffle sendiri. Dia akan pilih siapa yang dia nak masukkan dekat mana. Okay, so timer. Okay, perkara yang seterusnya timer. Okay, timer ni, okay, end breakout room after a set of amount time. Okay, so ni kita boleh letak masa daripada 1 minit sampai ke beberapa minit pun. So untuk trial yang pertama mungkin cikgu letak murid dalam 2 minit sahaja. Okay, so saya sekarang akan masukkan cikgu dekat breakout room untuk 2 minit. Lepas tu kita akan keluar semula ya. Okay, tapi sebelum tu, kejap ya.
cikgu masuk dulu, lepas tu saya tunjukkan cara kita nak view dia punya room sebagai seorang cikgu ya. Okay, sekarang cikgu masuk, seminit je lah, sekejap je, nanti kita keluar balik. Dan kalau cikgu ada masalah dekat bilik tu, cikgu boleh tengok dulu dia punya, macam mana dia punya rupa bentuk dia. Dia akan ada satu option untuk meminta tolong, okay, ask for help, okay, semua tu ada. Okay, kejap ya, saya benarkan cikgu masuk untuk 1 minit dulu. Kita kena tekan open room lah. So bila open room, okay, automatically cikgu-cikgu akan masuk dekat bilik masing-masing. Dia punya function je. Tapi kan saya masukkan pelajar hari tu, semua diam je, tak ada saya masuk setiap satu grup. Cikgu sebagai seorang guru, cikgu boleh masuk ke setiap breakout room. Okay, so saya tunjukkan cara kita nak masuk ke setiap breakout room. So untuk yang proses tu, okay, cikgu tengok, saya share screen dulu. Okay. Nak tanya. Ya, boleh tanya Cikgu Lutfi. Kenapa tadi ada 2 dalam list tu, ada 2 yang can assign, apa maksud dia? Okay, yang can assign ni, okay, dia ada mungkin pada dia punya apa? Siapa yang tadi tak boleh assign tu Cikgu Lutfi Azani Afzan binti Zakaria. Okay, dia sometimes kan saya rasa device kita ataupun kita yang kata no. So bila kita reject, dia akan keluar. Sebab saya bila saya buat pun ada beberapa pelajar tertinggal juga dekat grup yang main. Okay, lepas tu dia pun macam mungkin yang jenis yang tak nak pergi kan. Okay, tapi selalunya kalau pelajar kata no tu, dia akan jadi macam tu lah cikgu. Okay, cikgu satu yang saya nampak kat breakout room ni, okay, kalau cikgu tengok tadi, okay, bila cikgu, pelajar-pelajar cikgu dah masuk breakout room, cikgu pergi dekat yang icon activity tu, cikgu boleh nampak semua breakout room ni. Okay, cikgu boleh je masuk breakout room 5. Okay, bila cikgu masuk breakout room 5, cikgu tengok cikgu semua bercakap macam mana dia orang berinteraksi. Dia boleh guna Jamboard dekat dalam tu. Okay, dia boleh share screen. Okay, macam function yang kita buat, dia boleh buat semua tu. Okay, lepas tu bila kita nak keluar, kita pergi je kat aktiviti yang sama, kita klik dekat breakout yang seterusnya. Tapi dia punya isu satu je, kita hanya boleh bergerak sewaktu breakout room tu sedang berlaku, kita boleh bergerak antara breakout room sahaja. Okay, kalau kita nak exit dan masuk balik ke main room, kita kena leave the call dan masuk balik. Itu satu yang saya nampak, macam kekurangan lah. Sebab dia tak ada option untuk kita masuk join balik main call. So untuk trial ni, cikgu cubalah dengan masa yang pendek, bagi 5 minit. Bagi satu task, bagi 5 minit, cikgu tengok flow dia macam mana. Dan kalau cikgu tadi kat breakout room, cikgu perasan tak ada ask for help. Okay, so yang ask for help tu, kalau cikgu kena terangkan kepada pelajar cikgu supaya dia tahu, bila dia ask for help, cikgu akan dapat notification dekat screen cikgu ni. Okay, dekat notification tu dia akan beritahu, okay, Siti, macam contoh yang saya buat dengan Siti Aisyah tadi, Siti Aisyah asked for help. So dia akan bagi terus link, kita boleh join dia punya breakout room untuk membantu dia. So dia memang ada option untuk meminta tolong kepada guru apabila dia berada dekat breakout room. Okay, so ada apa-apa soalan pasal breakout room cikgu? Ya, Cikgu Noraida? Susan, maksudnya kalau kita dah masuk breakout room kumpulan mana-mana tu, lepas tu untuk kita pergi min tu, maksudnya kita memang kena keluar daripada Google Meet kita dan masuk balik semula untuk dekat admin tu. Ya, sebab saya cuba tadi, saya tak dapat nak pergi balik kat main call. Sebab main call ni dia tak ada option untuk join. Tapi kita boleh bergerak-gerak antara breakout room tu. Okay, kalau nak membantu cikgu dalam ni, cikgu boleh guna 2 device lah. Kalau 2 device, kita boleh reject, bila dia buat breakout room kan, kita akan dapat notification. So kita just reject notification tu untuk satu device. So kita akan berada dekat breakout, dekat main room. Okay, so itu satu option lah cikgu kalau nak guna 2 device. Tapi buat masa ni, cikgu cuba dulu breakout room yang 5 minit. Tengok macam mana flow dia. Okay, dan seperti yang saya dah beritahu sebelum ni, breakout room ni kita tak dapat nak guna dalam phone lah. Okay, tapi kalau pelajar guna dalam phone, dia masih boleh join breakout room.
Okay, tapi mungkin ada beberapa pelajar yang mungkin dia tersalah, dia tak tekan tu, kita boleh trial run dulu. Tengok apa dia punya isu yang timbul cikgu. Okay, so far dia kalau beza dengan extension breakout room yang kalau cikgu pernah guna dekat Google Meet ni, ada breakout room extension kan. Yang extension tu berbeza sebab dalam tu kita boleh buka semua breakout room depan kita, kita boleh tengok apa yang berlaku dekat semua breakout room. Tapi yang ni tak boleh buat macam tu. So setiap kali kita masuk breakout room satu, kita tak tahu apa berlaku kat breakout room kedua. Tapi okey lah sebab memang dia dah meant untuk discussion among the pelajar kan. Okay, so hanya kita kena, sebab pelajar-pelajar kita ni pun ramai yang dah biasa buat presentation guna Google Meet. So dia tahu cara nak share screen. Okay, so rasa itu semua bukan masalah lah cikgu. Tapi yang penting untuk set up breakout room ni, okay, kita ada bilangan bilik, kita ada timer, kita ada shuffle. Okay. Dan kita boleh tarik-tarik. Kalau cikgu rasa mungkin pelajar 2 orang ni, dia orang ni memang very pendiam, dua-dua pendiam. Kita nak tukar seorang ke grup yang satu lagi, kita nak tarik seorang masuk kat sini pun boleh.